أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Firman Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelitanya, dan siang apabila ia lahir terang benderang. Demi yang menciptakan makhluk-makhluknya lelaki dan perempuan, begitu juga jantan dan betina. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Surah yang kita baca ni dikenali dengan suratul Lail. Al-Lail dengan makna malam. Kerana Allah memulakan surah ini dengan dua laili demi waktu malam. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menandakan makhluk-makhluk itu menjadi dalil yang besar kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau bersumpah dengan makhluk jadi syirik, tak boleh. Kita hamba mesti bersumpah dengan wallahi wa billahi wa tallahi, dengan demi Allah, barulah sumpah tu jadi sah. Maka sumpah dengan akad tangan, saya mengaku saya bersumpah di mahkamah tu mengikut hukum Islam, tak sah sumpah itu. Mengikut undang-undang manusia saja. Mengikut syariat Islam, sumpah mestilah dengan wallahi wa billahi wa tallahi, dengan demi Allah. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Surah ini dimulakan dengan bersumpah demi malam. Wal-laili. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika menguatkan akidah, menguatkan iman, kerana menghadapi musuh-musuh Islam yang menentang Islam. Perlunya orang-orang Islam yang pertama itu menguatkan iman mereka. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah ini bagi mengukuhkan perjuangan dalam menghadapi kehidupan ini yang berakhir dengan nikmat syurga ataupun azab neraka, untuk menambahkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum yang menghadapi ujian di Makkatul Mukarramah. Dan kita juga disuruh mengambil pengajaran daripada generasi awal Islam, golongan awal Islam, puak yang awal masuk Islam, ketika Islam dalam keadaan dikepung seluruh pelosok dunia. Bukan sahaja dikepung oleh penduduk Mekah yang kafir, jahiliah, yang paling jahat, sehingga sanggup kambuh anak perempuan hidup-hidup, termasuklah dikepung oleh kuasa-kuasa besar dunia. Di saat yang seperti ini memerlukan orang-orang yang kuat iman, maka Allah menurunkan surah ini bagi menguatkan iman mereka. Begitulah juga kita di akhir zaman menghadapi ujian pula. Kerana Nabi sebut dalam hadis, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang. Dagangnya Islam ini di tengah masyarakat Arab, dan akan kembali semula menjadi dagang. Islam akan kembali semula di akhir zaman menjadi dagang pula, dan berjayalah mereka yang dagang bersama dengan Islam. Allah memulakan surah ini bersumpah dengan demi malam, demi siang,
dan demi kejadian manusia lelaki dan perempuan. Kerana perkara-perkara ini menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan amalan manusia itu bermacam-macam dalam kehidupan dunia. Ada orang yang mengerjakan amal yang baik dengan dirinya, ruh jasad, dan dengan hartanya, maka mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Dan ada orang yang tak peduli kepada Allah, petunjuk Rasul dan hari akhirat, beramal dengan diri, dengan ruh dan hartanya, dengan amal yang jahat, maka terimalah padanya pada hari kiamat kelak. Dan Allah Ta'ala menyatakan penutupnya ialah orang-orang yang mengerjakan amal yang baik dengan iman yang benar itu mendapat kejayaan. Dan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah, maka terimalah dia akan ganjaran keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila malam itu diliputi oleh cahaya yang gelap. Malam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla. Dan demi waktu siang apabila bercahaya dengan cerah, dapat melihat segala-galanya. Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya, malam dan siang, adalah kurnia daripada Allah Ta'ala, menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya malam, manusia boleh berehat, boleh tidur, menenangkan fikiran, menenangkan jasad. Dengan adanya siang, manusia boleh bekerja. Dan Allah Ta'ala jadikan malam dengan cuacanya, cahayanya, udaranya yang nyaman. Menjadikan siang dengan cuaca dan udara yang sesuai dengannya. Allah Ta'ala jadikan peredaran silih berganti, membawa nikmat kepada manusia. Fikir-fikirlah kalau dijadikan siang selama-lamanya, ataupun dijadikan malam selama-lamanya, apa jadi? Kalau malam selama-lamanya, bekulah manusia macam di kutub utara dan kutub selatan bila musim sejuk. Jadi beku. Kutub utara, kutub selatan 6 bulan malam, 6 bulan siang. Kalau siang panjang, macam mana pula? Teruklah kita kalau siang panjang, teruk. Dan Allah Ta'ala jadikan sebahagian negeri-negeri yang berhampiran dengan kutub, seperti sebelah Eropah Utara, Amerika Utara. Waktu musim panas, siangnya sampai 23 jam, malam sejam je. Nak tidur lagu mana? Nak puasa lagu mana? Waktu musim sejuk pula, malam sampai 23 jam, siang sejam je. Nak buat kerja lagu mana? Macam mana nak semayang? Para ulama berbincang dan berbahas dalam perkara ini. Semayang puasa hendaklah diqada dengan waktunya, kerana di sana ada hadis Nabi SAW mengisahkan apabila berlakunya kedatangan Dajjal, fitnah bencana yang besar. Bencananya selama 40 hari. Satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu, dan hari-hari berikut seperti biasa. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, macam mana kami nak buat kalau berlaku satu hari macam setahun, nak semayang macam mana? Nabi kata, pakturulah, qadarkan waktunya. Qadarkan waktunya, tak boleh semayang 5 kali setahun, tak boleh. Semayang 5 waktu juga. Bagikan masa dalam tempoh 24 jam. Ikut jam, tak boleh ikut matahari lagi. Berpuasa juga kena ikut jam, tak boleh ikut matahari lagi, tak boleh ikut malam. Itu hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW dan para ulama berijtihad. Ada ulama mengatakan negeri yang duduk di sebelah utara kena tengok negeri yang paling dekat dengan dia.
Negeri selatan yang paling dekat, itu ukuran waktu dan ukuran waktu semayang dan waktu puasanya. Tengok negeri yang paling dekat, itu cara yang betul. Ada pula jenis toklo. Ada orang Islam daripada India, duduk di Jepun, semayang, puasa ikut India, dia kata. Ada orang Islam di Indonesia, duduk di Pulau Hindia Barat, kiblat ada alat air jatuh. Padahal mengikut kaedah dunia, kena ada alat air naik, kiblat sudah berubah. Dia kata, tak, orang tua-tua dia zaman dulu semayang tak air jatuh. Ini mazhab toklo, mazhab Dauti. Tak faham peredaran dunia yang kita kena faham. Tapi ada jenis orang kita ni, dia ikut orang tua. Tak dari kepada hukum syarak ni, pakai hukum akal. Jadi penularan habis. Di sana ada hukum-hukum yang dinyatakan oleh para ulama. Kena rujuk para ulama, jangan buat sendiri-sendiri. Dan hari ini, akhir-akhir ini Allah Ta'ala telah menunjukkan perubahan cuaca dunia. Dengan sebab manusia merosakkan dunia, ujian nuklear, letupan yang kuat, menyebabkan bumi menjadi getah. Berlakunya gempa bumi sana, gempa bumi sini. Berlakunya taupan, ribut sana, ribut sini. Menyebabkan pusingan dunia sudah jadi tak betul. Kawasan kutub menjadi cair. Kawasan yang tak kutub jadi kutub, menjadi beku. Banyak saja tu berlakunya kemanasan. Dalam berita dunia melaporkan sampai ratus-ratus orang mati kerana panah tak tahan. Panas sangat tak tahan, sampai mati orang. Ini berlaku dalam berita-berita dalam sehari dua ini. Menunjukkan peredaran dunia sudah berlaku. Sebagaimana yang lebih amaran oleh Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut. Dengan sebab kerja-kerja yang dibawa di tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan sebahagian daripada perbuatan mereka, mudah-mudahan mereka sedar balik kepada Allah. Allah Ta'ala tunjukkan kerosakan di darat dan di laut. Gempa bumi, pasang surut yang sudah tidak menentu, ribut topan yang tidak menentu, dan berlakunya siang malam yang tidak menentu. Siang malam adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undang-undang Allah. Bila manusia buat undang-undang sendiri, Tuhan ajar manusia. Dia ubah undang-undang yang tabi'i yang berlaku selama ini. Menyebabkan manusia dalam keadaan yang susah dengan sebab kerja tangan manusia sendiri. Kena sedar, siang malam adalah peraturan Allah yang wajib kita kena patuh. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan apa yang Allah jadikan lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Allah Ta'ala jadikan pembiakan manusia melalui adanya lelaki dan adanya perempuan. Pembiakan binatang, adanya jantan dan adanya betina. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembiakan manusia yang mulia dengan nikah. Pembiakan binatang tak payah nikah, kecuali manusia nak jadi binatang, maka tak payah nikah, jadi punah katno. Rosaklah kehidupan manusia. Bahkan binatang pun kalau bercampur tak betul, kelahirannya tidak membiak dengan betul, merosakkan binatang itu sendiri. Begitulah kalau manusia ikut binatang, jadi rosak juga. Bahkan dilaporkan ada beberapa penyakit yang membiak kalangan manusia pada hari ini, ialah kerana manusia ikut binatang. Penyakit binatang mari ke manusia. Penyakit AIDS, penyakit macam-macam jenis, penyakit Ebola, macam-macam penyakit. Dikatakan asalnya daripada binatang, mari ke manusia, dan manusia ikut binatang. Tuhan balikkan begitu. Kena sedar apa yang Tuhan jadikan lelaki dan perempuan, jantan dan betina, adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kena terima dan kita kena patuh. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kerja-kerja kamu terlalu banyak. Amalan-amalan yang baik banyak boleh buat. Amalan-amalan yang jahat banyak juga hasilnya buat. Kalau buat baik, terimalah kebaikannya.
Kalau buat jahat, terimalah keburukan daripada kejahatan itu. Ini adalah amaran Allah yang sangat kerah yang kita kena faham. Wallahu a'lam.